Selamat petang semua, apa khabar? Okey, ingat teman-teman US dah kalah di UN InsyaAllah Palestin hal ni akan diselesaikan secepat mungkin. Dengan veto US dah tak laku terhadap Palestin. US fail polisi di Ukraine, US fail polisi di Palestin. Apa yang US jatuh dah tak laku Tapi teman-teman ingat Palestin dah lama dibuli. Jadi bukan senang nak selesaikan masalah ini dengan Rusia, China dan negara BRICS semakin menunjukkan mereka nak pembaharuan. Ini yang UN adalah landasan untuk Palestin merdeka. Ini saja jalan untuk Palestin landasan di UN saja untuk memastikan Palestin merdeka. Tak ada jalan lain. Jadi US yang mengongka UN sekian lama dah makin berkurangan dia punya sengat di UN Dan separuh dekad Palestin sengsara dan US hanya gunakan veto untuk kepentingan Israel. Dan sekarang berbeza dengan dunia nampak US lemah dengan kebanyakan negara yang menyokongnya dan tak berani sokong US dalam isu Palestin. Dan ini juga bantuan negara Arab dan BRICS. Banyak yang berkata, kenapa Rusia tak bantu Palestin dengan senjata? Sampai bila nak perang senjata dekat Palestin? Yang sengsara nanti rakyat dia. Lagipun negara Palestin hanya 3-4 juta penduduk je. Nanti apa jadi kalau perang di sana? Bukan apa Gaza ni besar sangat, tidak. Jadi masalah nanti. Dan Atok dan Neocon dah kalah di Ukraine dan tak akan kalah di dunia Arab Kerana kalau mereka kalah maknanya mereka kehilangan pengaruh di dunia Arab. Dan ini US tidak mahu jadi mereka all in sekarang untuk memastikan order dunia masih berada di tangan mereka. Dan ada banyak orang komplain dengan saya, mana Rusia, mana dunia untuk Palestin. Dan ini jawapan yang saya dengar, World War Order, US dah jatuh dan multipolar world order dah bangun, iaitu BRICS. Jadi sabar teman-teman US perlukan masa untuk menghantar askar dan jet pejuang ke Laut Arab. Bukan hari ini cakap, esok perang. Dan apa yang Atok kata kepada rakyat US adalah berbeza. Perang ini adalah defensif, mempertahan, tapi bukan ofensif. Yang kita tahu adalah ofensif, untuk mempertahan minyak mereka di Arab. Dan walau orang seperti Putin pun memberi amaran, dan China pun memberi amaran, kita doakanlah apa-apa untuk terjadi yang terbaiklah untuk negara Arab sekalian. Ini berita penting Ini berita penting. Perang ini bukan hanya berada di negara Arab saja. US punya terror dia boleh plan lain tau. Dari Mark Gelly di British. Ni orang yang penting di British Apa-apa yang dia katakan laku kerana information yang diberi adalah 100% daripada orang penting di British. Berkata yang 18 ATACMS misail yang dilancarkan Ukraine dalam masa yang sama untuk hanya memusnahkan lapangan terbang di Kherson. Ini adalah serangan yang salah kerana 15 misail Rusia berjaya jatuhkan dan 3 sahaja berjaya jatuh ke tempat sasaran. Ini adalah serangan yang membazir dan tak sampai 18 juga Ukraine dapat ATACMS dari US. Tapi apa jadi? Kita tak tahu daripada mana Mark Milley dapat information ini. Tapi dia adalah orang yang selalu mendapat information dari orang-orang yang penting. Dan ingat teman-teman, lapangan terbang tentera ini penting untuk US memusnahkan. Kerana dari sinilah tentera udara Rusia gunakan untuk menjaga Black Sea 24 jam rotate untuk bersedia apa-apa yang terjadi di Middle East. Sebab itulah mereka mencuba menyerang satu kali 18 peluru berpandu yang diberikan US ATACMS
166 km dia 166 km ATACMS missile ni boleh terbang. Jadi dia menyerang sekaligus. Mungkin memang mereka nak menghancurkan lapangan terbang yang meletakkan helikopter jet pejuang Rusia yang banyak di sana. Jadi mereka gagal kerana ATACMS mereka pun tak berapa baik, kerana lama punya ATACMS, stok lama. Okey, adakah ini salah satu lagi kegagalan General NATO buat keputusan untuk menyerang lapangan terbang ini? Bagaimana General ini nak mengetuai askar NATO berperang dengan Iran dan Syria? General US ni bekerja under NATO dan mereka gagal di perang Ukraine dan mereka gagal juga di serangan di lapangan terbang ini. Dan sekarang adakah mereka juga yang akan mengetuai serangan di Syria dan Iran? Adakah mereka akan berjaya? Saya rasa tidak akan berjaya. Walaupun British sekalipun telah mengatakan yang segala taktik yang berada di Ukraine adalah taktik General US di NATO. British ni mengatakan mereka tak ada pengalaman perang. Iraq bolehlah. Mereka memang tak ada pengalaman perang yang besar macam ni. Dan juga ada berita juga Rusia menembak sedozen Ukraine fighter jet MiG-29 Ukraine, dan juga jet lain telah ditembak. Mungkin kerana Rusia melihat ATACMS ini dah sampai ke Ukraine, jadi Rusia menembak apa yang ada Ukraine, ada jet, mereka cuba memusnahkan, kerana ini bahaya juga. Dan saya tak rasa ada 18 ATACMS saja yang mereka berikan kepada Ukraine. Saya rasa lebih daripada itu. Cuma mereka selalu cakap 18, mungkin lebih. Kalau dia cakap dah sampai, yang dia cakap akan dihantar, barang tu dah sampai. Okey. Selalu Amerika punya taktik macam tu. Dan juga sebenarnya Amerika nak Rusia busy di Ukraine, sibuk di Ukraine dengan ATACMS missile ni. Dalam pada tu mereka boleh buat kerja di Arab. Inilah dia nak main politik dengan Rusia, nak suruh Rusia busy dekat Ukraine dan tak payah pandang ke Arab, minta maaf. Atau askar Rusia dah bertapak dekat Syria, boleh ditambah bila-bila masa saja. Dan jangan lupa teman-teman, bila-bila masa saja channel macam saya ni boleh kena ban. Jadi pergi subscribe dekat YouTube saya macam biasa. Jadi bila-bila kalau tak ada berita, awak dah tahu kat mana nak pergi. Okey, ini sajalah yang boleh saya katakan. Assalamualaikum, dan jangan lupa belanja abang give. Okey, hidup Putin, hurrah everybody.